Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang Abang Jamal, iaitu seorang pengusaha burger di kawasan Johor Bahru. So, Abang, boleh kenalkan diri dan Abang bagi tahu tentang background company Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih. Topik Okey, nama saya Jamaluddin bin Osman. Umur saya 44 tahun. Ah, Background dari segi perniagaan, saya telah mengusahakan perniagaan burger ni dengan berjenama Jamal Giant Burger. Jamal Giant Burger ni sebenarnya hasil daripada tempat saya kerja dulu. Pengalaman yang pertama saya kerja McDonald. Okay. Jadi yang kedua saya kerja di supermarket Jaya, Kampoi. Jadi pada situlah yang kawan-kawan ni kelar Jamal Jaya. Jadi apabila saya berhenti Jaya tu, bila saya nak buka burger ni, apa nama sesuai saya nak buka? Jadi saya rasa nama Jaya ni satu nama yang agak besar. Jayanya besar, Jamal ni tak besar. Jadi benda ni adalah salah satu marketing strategi ya. Kerana bila customer datang, dia bila dia tengok Jamal Jaya tu, dia akan tertarik kepada perkataan Jaya tu sebenarnya. Jadi di situlah bermulanya nama Jamal Jaya Burger. Dan sehingga hari ini dah hampir 13 tahun. Saya bermula pada tahun 2010 bulan 2 dan nak masuk 14 tahun. Kalau tahun depan bulan 2 22 bulan masuk 14 tahun. Jadi itulah latar belakang background saya lah. Ya. Okey, terima kasih bang. Kita teruskan dengan soalan bang. Yang pertama, boleh abang terangkan dari mana abang dapat bahan-bahan untuk produk ni bang? Okey, sebenarnya untuk berniaga burger ni, kalau kita tengok tak susah mana pun. Kerana terutamanya macam di JB, banyak supplier frozen yang kita boleh dapatkan bahan roti, daging dan sebagainya lah. Kalau sayur ni biasanya kita akan dapatkan di pasar raya lah. Dan sayur ni segar. Kerana sayur ni air panas je. Untuk burger, pembelian sayur pun amat penting. Untuk bahan mentah, biasanya saya akan order dan biasa supplier lah yang akan siapkan. Untuk petang saya atau mungkin staff saya yang akan datang collect lah untuk diagih-agihkan kepada beberapa stall yang saya ada di sekitar kawasan Ulang Patah khususnya lah. Okey, terima kasih. Untuk soalan kedua bang, macam mana abang jaga hubungan dengan customer? Okey, sebenarnya dia begini, dalam perniagaan untuk menjaga hubungan ni dia sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. Berniaga ni dia umpama kita pelakon. Pelakon servis kena baik lah dengan customer. Suka tak suka kita kena layan customer kita. Kerana customer adalah king dalam bisnes ni. Walaupun bisnes kecil-kecil mana sekalipun tanpa kita menghargai pelanggan, bisnes kita tak akan ke mana. Kerana saya memegangkan konsep customer always right. Apa pun dia yang betul. Walaupun kadang-kadang ada masanya bukanlah customer ni dia yang betul. Itu yang betul. Tapi kerana dia membeli produk kita, tanpa dia beli, kita tak akan dapat keuntungan. Dia tak dapat keuntungan, so macam mana kita nak pergi kembang lebih balik kita punya bisnes lah. So yang penting PR nak kena jaga, servis kena baik, senyum kena selalu, body language amat penting. Kita janganlah macam robot orang saja. Body language kita jaga yang baik, senyum. Bukan sahaja dengan pelanggan, kita kena jaga hubungan. Malah masyarakat sekeliling kita, di mana kita tinggal. Kita kena jaga hubungan. Kerana hubungan ni adalah marketing. Kalau dari sudut masyarakat sendiri pun yang masyarakat tak suka kita, macam mana dia nak datang beli burger kita? Kerana masyarakat ni adalah pelanggan, customer kita juga. Cuba kita baik, kita bagus, dan tentu dia akan datang beli burger kita. Ini salah satu marketing strategi lah yang kita kena jaga, hubungan kena jaga. Saya berpegangkan hashtag biasanya hati baik, Tuhan tolong. Okey, terima kasih bang. Soalan seterusnya, macam mana abang nak dapatkan duit lebih? Macam mana abang nak dapatkan duit balik daripada perniagaan abang?
Okay, sebenarnya untuk mendapatkan duit balik ni dia bukan saja bagi segi kos, malah untung. Niaga mesti kita nak untung tetapi untung yang berpatutan kerana kita kena ambil kira pecahan perniagaan untuk mendapatkan pulangan kita kena ada pelbagai. Kita tidak boleh fokus kepada customer yang walk-in saja. Kita kena menambahkan dari segi sistem sekarang. Sistem sekarang lebih kepada online. Kan? Kita ada Shopee, kita ada GrabFood. Dahulunya saya lebih kepada untuk pandang. Tapi sekarang nampak GrabFood ataupun Shopee lah yang lebih mudah. Kerana ini salah satu penambahan untuk dalam kita punya perniagaan untuk menambah sale. Dan bukan saja untuk saya, malah untuk kru Jamajain Burger tu sendiri. Kerana dia boleh menambah pendapatan dekat situ. Jadi macam saya selaku owner, saya kena berfikir lebih jauh. Sentiasa kena berfikir macam mana ni kita nak bagi staff itu ni pendapatan tambahan. Bila dia dapat tambahan, dia akan automatik pulangan kepada kita sebagai owner. Dia macam tu lah. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya, boleh abang berikan target customer untuk produk abang? Okey, sebenarnya target dia tidak semestinya sale. Dia mesti pergi kepada target customer dari segi kaum. Kalau katakan macam burger ni, sebenarnya produk kita ni dari segi kaum tidak Melayu, dan Cina dan sebagainya. Adakah beliau ni boleh makan burger kita? Dari situlah kita kena memikirkan sesuatu bahan yang kita nak gunakan sesuaian dengan selera pada hari ini. Kerana sekarang kalau kita tengok selera pelanggan memang level-level McDonald's, level-level KFC, level-level Pizza Hut, lebih kepada modern. Tak macam dulu zaman saya kecil. Kisahlah kita letak apa burger pun base yang tugas. Kadang-kadang orang makan. Kerana dulunya nak jumpa jual burger ni susah. Kerana kita kena pergi ke bandar. Tapi sekarang di pekan-pekan, di kampung-kampung dah banyak. Jadi di situlah kita kena blendkan kita punya bahan yang kita gunakan dalam burger kita untuk semua bangsa boleh makan. Cina, India, Melayu, semua boleh beli burger kita. Dekat situ kita kena buat kajian. Dan saya lebih dah hampir ke 13 atau 14 tahun, kita dah nampak kesesuaiannya itu di mana. Tapi alhamdulillah sekarang semua bangsa boleh datang beli burger, bukan sahaja Melayu ke India, malah ada pekerja asing, Bangladesh, Nepal. Dia orang pun dah pandai makan burger. Kalau dulu dia tengok burger ni macam satu benda yang agak janggal bagi beliau. Tapi sekarang alhamdulillah dia orang pun dah boleh terima selera dekat dia orang. Alhamdulillah dekat dia. Okey, kita lanjut kepada soalan seterusnya bang. Macam mana abang pasarkan produk abang? Okey, sebenarnya untuk memasarkan suatu produk ni bukan satu perkara yang mudah. Bukan sahaja kita boleh masak betul di rumah. Kita dah boleh berniaga. Kita kena buat satu research ataupun kajian. Bukan saja kajian tu untuk kita, malah kepada pelanggan kita. Kerana untuk memasarkan suatu produk ni kita kena ada tester, lebih kepada tester dan kita akan kena buang kos dulu. Kita buang kos, kita kena rugi dulu untuk bagi dia orang makan yang kita perlukan komen. Jadi bila komen yang negatif tu, itu yang penting sebenarnya. Kalau katakan baru kita test orang cakap sedap, bagi saya benda tu tak bagus untuk kita punya, untuk starting business. Tapi bila ada komen-komen yang kata dia tak sedap, jadi kita minta pandangan dia. Dan dalam masa yang sama, untuk dalam perniagaan burger, kita tidak boleh rasa selesa apa yang kita dah ada. So kita kena improve. Jadi ada peningkatan dari segi bahan yang kita guna. Kalau dahulunya saya punya COVID, tapi pada hari ini saya dah tak punya COVID kerana kita perlu tukar sayur yang lebih baik. Kerana sayur tu main peranan untuk menjaga kualiti burger. Jadi sayur saya guna sekarang, kalau biasa yang mungkin orang tahu, bahasa Melayunya kalau bulat, bahasa Inggerisnya ada yang panggil lettuce. Sayur tu setakat ni itu yang McDonald pakai. Sebab
Belilah malam ni, besok pagi subuh makan tu, dia still maintain. Dia tidak seperti Kobe. Kalau Kobe ni pagi dia akan lain. Itu sebab saya tak ada penggunaan timun semua tak ada. Bukan kita lukit bahan, tapi kita nak jaga kualiti kita. Susun atur burger tu pun amat penting. Kita tak boleh kalau kata orang Melayu sembrono je lah kita main bukan semacam je. Bagi lebih, semua lebih. Sebenarnya bila semua lebih, itu akan jadi tak sedap. Dia akan fail. Okey, terima kasih. Seterusnya, boleh abang bagi sebab kenapa orang kena beli burger abang? Okey, dia begini. Sebenarnya bukan saya ni nak promote burger saya ni terlalu sedap. Di dalam patah itu terutama. Sebenarnya burger yang ada di dalam patah ni semua sedap. Tak kira lah siapa yang jual. Jamal Giant ke, Jamal Doraemon ke, Jamal Bonita ke. Semuanya sedap. Cuma selera pelanggan kena di mana. Tetapi dari research kita kena ada mana yang logiknya, dekat mana kita boleh tarik customer supaya dia suka burger kita. Macam saya dulu kerja McDonald, jadi saya dah kasih ajar ada beberapa perkara yang kita kena buat. Benda ni boleh buat, benda ni tak boleh, dan itu semua bersebab. Jadi benda-benda ni lah saya dapat advice daripada McDonald tu sendiri kan. Saya pun ucap terima kasih kepada McDonald. Masa tu usia saya pun masih dia belum kahwin, bekerja di sana, banyak ilmu saya dapat belajar dari McDonald. Tetapi hari ini nampak Alhamdulillah ada hampir masuk 13 ke 14 tahun customer pun boleh menerima produk saya. Pada mulanya memang kita dalam sistem belajar lah. Berniaga ni kita tak boleh rasa kita hebat. Kerana bila kita hebat, kita rasa macam tu, ujung-ujung kita akan tidur. Bila kita tidur, kita akan atur macam tu saja. Okey, terima kasih bang. Soalan kedua terakhir bang. Boleh abang nyatakan aktiviti apa yang terlibat untuk abang hasilkan produk? Maksudnya aktiviti macam mana? Aktiviti seperti macam abang ada pasukan ke produk ke. Okey, macam mana saya katakan tadi, susun atur dalam burger tu penting ya. Kerana kalau kita tengok, macam saya cakap tadi, penggunaan bahan untuk sos, mayonis mesti adalah kena cari kualiti yang terbaik. Kita tak boleh sebarang pasal sos di market sekarang macam-macam jenama ada ya? Tapi sekarang kita kena cari mana yang terbaik untuk kita pulangkan balik kepada customer. Kerana apa ialah customer membeli, dia bisa dapat yang terbaik, dia layak dapatkan dia bayar. Jadi apa yang saya buat, penggunaan bahan memang amat penting. Untuk mayonis, kenapa kita nak pakai? Mesti walaupun dia mahal sedikit, tapi untuk jaga masa panjang dia bagus. Untuk kita tak nak customer tu lari ya. Dari segi penyusunan atur lah, saya cakap dari penyusunan atur. Kalau katakan ni satu tip lah saya nak bagi lah. Tak kira lah untuk siapa yang akan datang nak berniaga burger. Kalau kata penggunaan mayonis tu bila dicampur dengan sos, sayur tu memang ada mayonis, tapi dia letak juga sos di situ, saya berani katakan betul tu adalah fail bagi saya. Orang lain saya tak boleh nak komen kerana saya tak sama. Tapi itulah standard dia. Kerana apa saya cakap macam tu? Kerana rasa mayonis tu akan mati. Kerana dibunuh oleh sos cili tu. Dalam produk makanan tu ada juga yang membunuh ni. Kerana di situ akan hilang rasa. Maksud saya hilang rasa. Sos cili memang tajam. Dia tak boleh kawan dengan mayonis. Sebab kalau pergi McDonald, mana ada yang kata sos cili tu dicampur dengan mayonis, biasanya dia akan berada di atas. Jadi susun atur tu amat penting. Macam black peppernya. Black pepper dia boleh berkawan dengan sos cili. Thousand Island dia boleh berkawan dengan mayonis. Jadi itu kita kena susun atur menjadikan 4 layer. 4 layer ni bila kita makan, barulah kita dapat feel. Feel mayonis sebenar, sayur sebenar, sos cili sebenar. Dia akan berbalik kepada dia rasa lidah kita. Kerana kita ni ada peringkat lidah kita ni. Kita ada asam, manis, asin. Jadi kat situ lah sebenarnya satu tips. Bukan resepi yang saya cakap tak boleh nak bagi orang ataupun betul. Tapi itulah sebenarnya susun atur betul amat penting. Dan juga dari segi pembakaran roti.
Pembagian roti ni sebenarnya kalau kita makan McDonald's ke KFC, mana kita ada jumpa pembukaan roti yang sebagainya. Semuanya kering, cantik. Maksudnya bila kita makan, kita pegang, kita akan rasa puas. Sebab kalau macam burger Jamal Jaya ni saya lebih trend kepada buat dia lebih kepada peminat dia. Bukan roti tu tak perlu ditekan. Kerana bila ditekan dia akan ada minyak. Jadi itu salah satu teknik yang saya boleh katakan di antara benda yang kita boleh select untuk masa sekarang. Dahulu kita tahu kita tidak ada ilmu, tapi bila kita ada ilmu ni tak salah untuk kita berkongsi. Kerana ilmu ni adalah Allah SWT yang punya bagi kita. Tapi jangan kita lokek bila ada ilmu, kita berkongsi bersama kita. Tak semestinya kita berkongsi, dia buka burger, kita akan tutup burger. Tidak. Yang penting keberkatan tu amat penting. Okey bang. Untuk soalan yang terakhir, boleh abang terangkan tentang kos lain yang terlibat dalam penjualan burger abang? Okay. Sebenarnya dari segi kos dia bukan saja kita jual burger kita dapat untung itu saja. Sebenarnya ada kos-kos lain yang kita kena sediakan. Sebagai contoh, kita ada penggunaan generator genset. Itu kita gunakan petrol, itu kos. Yang keduanya, kadang-kadang bila kita simpan di kedai, kita bayar api api RM5 atau RM10. Itu adalah kos-kos yang lebihan untuk kita melaksanakan sesuatu bisnes supaya stol kita ni lebih nampak meriah. Kenapa? Kalau dahulunya kebanyakan dia orang guna bateri lah, dia orang charge. Tapi bila saya tengok guna bateri ni macam tak berapa sesuai, tapi dia nampak lebih kurang. Bila kita guna genset ataupun direct current ni lebih kepada pencahayaan. Dalam bisnes ni pencahayaan ni penting kerana ini salah satu tarikan attraction customer nak datang beli burger kita supaya nampak lebih menarik. Dan bukan sahaja lampu penerangan, stiker kita burger, image pekerja kita, kerana itu adalah marketing. Bukan saja burger kita rasa hebat, tapi dari segi persembahan kita. Yang customer first time datang dia akan tengok persembahan kita dari segi pakaian, dari segi kita punya servis yang customer body language yang saya cakap tadi. Benda-benda ni adalah marketing. Kalau burger kita sedap tadi tapi servis tak bagus, dia tak sedap. Dia letaklah satu brand telefon kat situ yang memang top sekarang ni. Tapi bila you ada staff yang agak asal boleh, dia akan mematikan dia. Jadi saya punya konsep sekarang lebih kepada attraction customer, kesembuhan kita kena lebih baik. Kerana dalam bisnes ni kejayaan itu penting. Kenapa saya cakap? Kerana dia umpama saya lebih beranggapan lebih kepada macam seekor burung. Saya lebih kepada macam tu, seekor burung yang di atas waktu gelap dia berterbangan. Dia nak mencari tempat, dia nak landing. Kat mana dia nak landing? Dia mencari tempat yang terang. Ya? Barulah selesa. Begitu juga dalam perniagaan. Itu umpama rezeki lah. Rezeki yang berterbangan yang Allah Ta'ala bagi ni, dia mesti ada tempat yang baik, tempat yang terang. Kita tengok memang jelas, barulah datang rezeki bagi saya. Saya berpegang kepada benda perkara macam tu. Kalau kita berniaga mengharapkan satu mentor saja, sebagai contoh malap saja, itu juga yang datang. Dan dari segi invest, burger ni dia macam ni. Kalau kita invest RM5, kita boleh untung satu malam RM100. Tapi kalau kita invest burger untuk buat satu bisnes, kita hanya invest RM500, mungkin kita boleh untung RM10, RM20. Dia lebih kepada macam tu. Tengok macam kita masuk saham. Kita tak boleh, tak unfair lah kalau katakan kita nak buka bisnes, kita modal RM500. Tapi satu malam kita nak untung RM200. Tak adil sebenarnya. Bisnes dia macam tu.
Okey bang, terima kasih atas temu bual untuk kali ini bang okey, itu saja temu bual dari saya. Tak nak nasihat ke apa-apa sikit kepada mereka yang baru nak berniaga? Okey, bang boleh bagi nasihat sikit untuk orang-orang yang baru nak mulakan perniagaan di luar sana? Okey, dia macam ni lah. Sebenarnya dalam bisnes ni kita tak boleh anggap mudah. Tak boleh kita nampak orang tu nak berniaga, kita nak berniaga. Tak semestinya you bekerja, you boleh sediakan sebiji burger dan you rasa benda tu done, you boleh buka bisnes. Bagi kita tu sama. Dia bukan saja pandai masak, urusan. You nak manage macam mana? Kalau you ada staff, benda ni dan lokasi. Lokasi yang penting. Jangan orang nak buat, kita nak buat. Tapi tak salah untuk mencuba. Tapi kalau rasa kita belum ada keyakinan, kita belajar dulu. Niaga ni mesti ada satu cikgu. Bagi kita sekolah, kita keluar ada cikgu yang mengajar kita. Barulah kita dapat satu ilmu yang betul. Kalau kita berniaga tanpa cikgu, tak ada yang guide kita, dia akan biasanya tak lama di situ. Pesan saya nak menjaga sekarang, lebih kepada semangat, kena ada modal dah tentulah. Ya? Kena ada dan jangan lokek ilmu lah. Yang penting belajar, mesti habis untuk kita belajar menambah baik dan menambah baik. Yang pertama, kena terima tegur daripada pelanggan. Itu amat penting. Dan itulah tanda aras kemajuan dalam kita berniaga. Tanpa teguran, kita tak akan kemaju. Dan kita perlu ada positive thinking dalam bisnes. Positive thinking kena ada, hati kena jaga bersih. Macam saya cakap tadi, hati kita kena baik, insyaAllah Tuhan akan berkata. Dan bagi saya, benda ni sebenarnya kalau berniaga, profitnya bagus. Ya? Tapi kena ada sistem. Bukan saja sistem kita boleh menjual dan kita dapat duit, tapi sistem dari segi pengurusan pula. Pengurusan keuangan tu amat penting. Walaupun kita sekecil-kecil berniaga di tepi jalan, kita stall, ya, sebenarnya kita ni sebelah mata. Berniaga betul, berapa rasa tak betul. Mungkin 20, tapi sebenarnya bila kita ada sistemnya, sebenarnya dia adalah satu yang terbaik, yang kadang lebih baik daripada orang yang ada kedai. Kerana mungkin di kedai dia orang tak ada sistem. Sebab saya selalu nasihat kepada budak-budak saya yang tidak keluar si klien, ikut apa nasihat saya. Bukan saya cakap bila dia keluar dia adalah bersaing, tapi tidak, saya anggap dia orang kawan dan kita boleh kita berfungsi. Apa-apa masalah kita boleh share dari segi akaunnya kita buat, akaun, sistem duit kena ada. Kalau kita setiap hari duit dalam poket berkepuk-kepuk pun tapi kita tidak zahirkan kepada statement bank, tak guna sebenarnya untuk kita memilih, nak ada keinginan dan memiliki sebagai kereta dalam rumah. Tak ada makna sebenarnya. Walaupun sedikit, tapi kita sistemkan benda tu, insyaAllah kita akan berjaya. Tapi apa pun, perniagaan kita jangan rasa bila hari meniaga, bulan depan kita nak untung besar. Kita akan melalui proses belajar dalam bisnes ni. Satu persatu yang kena datang daripada pihak kuasa tempatannya yang datang. Ini adalah proses. Jangan kita putus asa. Kalau rasa kita tak nak dilambung ombak, jangan bombard di tepi pasar. Tapi percayalah, kalau kita sabar, tahan, insyaAllah kita akan berjaya. Kerana kita ni sebenarnya penyumbang ekonomi kepada negara kita juga. Dan dalam masa yang sama, kita berkongsi rezeki kepada anak-anak tempatan di kampung kita. Kita bagi peluang dia orang kerja, dapat pendapatan daripada mungkin dia orang tak ada kerja, mungkin dia pergi kepada perkara-perkara yang negatif. Kan saya nak bagi kita salah satu jihad dalam ekonomi. Itu dakwah juga. Dakwah ekonomi untuk membantu seagama, sebangsa kita. Jadi bagi saya, siapa yang nak menjaga teruskan, kena cekal, jangan putus asa. Kalau rezeki kita di situ, insyaAllah Tuhan akan bantu, berkah yang baik. InsyaAllah, setahun jangan berkira sana. Walaupun kadang-kadang dia berkira, tapi begini perkara biasa, kita kena layan. Bila sebab kita ni jauh lebih muda, kita kena ikut juga dalam ada masa macam dia. Macam mana layan,
seorang tarik, tapi ada masa selalunya topik dia kena tarik. Ya? Jadi itu saja daripada saya ucap terima kasih kepada topik ya. Ada Nabi Daya, ada bidang kategori, tak salah untuk buka-buka ni. Terlupa saya nak kongsikan satu tadi. Untuk makluman saya ni pendidikan tak diri. Pendidikan hanya saya kenal 3. Pendidikan pun tak ada. Darjah 6. Tapi macam mana saya nak bersaing pada waktu sekarang dalam bisnes. Kerana bila bisnes kita bagus, ekonomi baik, kita dah standing dengan diharapkan kita yang ada sebelum ijazah. Saya tidak ada ijazah atau semua. Saya ini datang daripada keluarga yang besar. Datang daripada keluarga yang besar. Jadi so macam mana kita nak senang? Kita tak boleh macam dulu. Orang dulu peluang kurang. Sekarang peluang banyak. Jadi kita pandang usaha semua lebih. Jadi insyaAllah sama. Positif tinggi kena ada, doa kena lebih. Lebih baik tuan tolong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sekian itu saja daripada Temu Bual daripada untuk hari ini. Sekian, terima kasih.